Selamat petang saudara-saudari. Mari kita siapkan diri untuk ibadah pada petang ini. Mari kita berdoa senyap. Mari kita sama nyanyi Tuhan berada di bairi suci-Nya. Akulah roti yang memberikan hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya. Semua orang yang diserahkan oleh Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepadaku. Kita dipersilakan tim puji-pujian untuk memimpin ibadah pada petang ini. Shalom saudara-saudari, mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Kasih Yesus Indah.
Segala puji-pujian hanya bagimu Tuhan, sebab kasih-Mu indah, sebab Engkau layak. Engkaulah Tuhan penolongku, Engkaulah Tuhan pertahananku, Engkaulah Tuhan perlindunganku, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang saya puji dan sembah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus.
Mari kita sama berdiri, kita berdoa sama. Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan syukur kerana Engkau telah memimpin kami sepanjang PKP ini. Walau pada masa ini kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi berkat Engkau kami dapat beribadah di atas talian. Mohon Tuhan, kuduskanlah hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan menyediakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Pada saat ini, kami juga berdoa hamba-Mu, Reverend-Mu, yang akan berkongsi firman-Mu pada petang ini. Mohon Tuhan memberkati kepadanya, supaya apa yang dikongsikan daripadanya dapat menjadi pedoman dan berbuah di setiap jemaat-Mu. Kami juga serahkan ibadah kami dari mula hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, supaya ibadah atas talian ini boleh selesai dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama nyanyi Hormat Dibeli. Homie ready dah. Saudara-saudari sekalian, mari kita sekali lagi berdoa bersama. Ya Tuhan, pada petang ini kami sekali lagi datang kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan firman Engkau kepada setiap kami yang ada di sini. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada petang ini ingin saya kongsikan tentang topik ini, sambung pada Kristus. Sambung pada Kristus dan juga firman Tuhan diambil daripada Yohanes 15 ayat 1 ke 8. Okay? Dan pada petikan ini ya telah pun banyak mengatakan tentang cabang-cabang pokok anggur. Okay? Pokok anggur dan juga cabang yang disambungkan bersama dengan pokok ini. Dalam kehidupan saya pembesaran saya selama ini bukannya semua pokok bunga yang saya pelihara dan juga saya tanamkan boleh kekal untuk masa yang sangat panjang. Ada juga bagi saya yang pokok bunga yang paling senang ditanamkan. Okay? Ditanamkan itu sudah boleh sampailah saya tanam sampai mati iaitu kaktus, yang bagi banyak orang sekali yang merupakan satu pokok bunga yang sangat senang untuk dipelihara. Tetapi bagi saya, tanam sampai mati. Okay? Bukan saja kaktus, juga ada bagi orkid juga pernah dipelihara saya sampailah mati, gugur. Bagi banyak orang sekali mereka menikmati pada hasil tanaman mereka dan banyak orang seronok pada pertanaman mereka. Terutamanya apabila
semua tanaman mereka membawa hasil. Okay? Membawa hasil sama ada dari segi penglihatan. Okay? Buah-buah yang dijadikan, dihasilkan, pokok bunga yang membukakan bunga-bunga yang begitu cantik sekali. Okay? Ini akan memenuhi seseorang dan membawa keseronokan kepada salah seseorang itu, ya. Dan kegembiraan yang ada pada Yesus adalah ternampak anak mereka, anak muridnya dan juga pengikutnya berbuah lebat, berbuah lebat, berbuah banyak, dan mereka dapat hasilkan begitu banyak sekali buah yang ada, yang mengurniakan, yang memuliakan nama Tuhan. Cuba fikirkan, adakah kita semua, kita sebagai seorang manusia, adakah kita juga disebabkan sambung pada Yesus dan kita berhasil, ataupun kita adalah seorang Kristian yang tidak berhasil? Pada petang ini, firman Tuhan yang kita baca dan ingin bincangkan pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, latar belakangnya coba kita lihat bersama, ya. Dalam Alkitab dia berkata, ini merupakan satu ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada anak muridnya selepas Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan bermaknanya, pada masa ini penderitaan Yesus semakin hari semakin hampir padanya. Oleh itu Yesus memberitahu tentang penderitaannya yang akan dialami, juga kuasa yang diperolehnya kepada anak murid supaya mereka bersedia mengalami segala penderitaan yang ada. Dan Yesus juga dia melakukan hal begitu rendah hati sekali, iaitu membasuhkan kaki-kaki pengikutnya, dan memperumpamakan rendah hati untuk melayani orang yang ada di sisi. Dan Yesus dia sebagai seorang guru, dia sendiri yang menjadikan teladan dan contoh kepada pengikutnya, murid-muridnya, untuk melakukan segala ini. Dan seterusnya dalam 14 dan 15, pasal 14 dan 15, dia juga menubuatkan tentang pengkhianatan yang dihadapinya, yang akan dihadapinya, yang akan dialaminya. Dan semua ajaran dan nubuatan yang tercatat di dalam ini adalah untuk menyiapkan sedia semua pengikutnya supaya apabila mereka menghadapi kesengsaraan ini, dapat mereka mempunyai iman, keyakinan untuk menghadapi. Seperti seorang bapa dan ibu, mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk kekal, jauhkan diri daripada semua kebahayaan itu. Selain itu, Yesus juga memberitahukan tentang tugasan dan identiti diri sendiri, iaitu sebagai jalan kebenaran dan hidup kepada manusia. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus, melalui Dia. Dan Dia adalah jalan, Dia akan tunjukkan arahan itu kepada manusia. Dan dijaminkan apabila Yesus dia diangkat ke surga, naik ke surga, akan kurniakan Roh Allah, Roh Kudus, supaya manusia masih dapat melalui Roh Kudus untuk mengenali Allah. Apakah kerja Allah, apakah identiti Yesus Kristus, dan apakah keinginan Yesus Tuhan kita di dunia ini. Jadi dalam bab ini, dalam petikan ini ada dua hal yang ingin saya kongsi dan bincangkan dengan anda semua. Yang pertama adalah dibaiki lebih baik dibuangkan. Dibaiki lebih baik dibuangkan. Dalam petikannya kita bacakan pada petang ini, ataupun kita akan renung bersama pada petang ini, 15 ayat kedua, dia berkata, setiap caranku yang tidak berbuah
dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kita cuba lihat ya, bagi pokok anggur sebenarnya ia merupakan satu pokok yang tidak dapat berdiri tegak dengan sendiri. Dia akan bergantung pada rak-rak yang dibinakan di sisinya ataupun tali-tali yang telah diikat, ditarik supaya ia boleh bergantung pada dan dia dapat berdiri tegak padanya. Dan seperti yang dalam gambaran ini ya, apa yang kita nampak adalah pokok itu merupakan adalah Yesus Kristus. Dia sendiri adalah pokok kepadanya. Dan kita sebagai seorang jemaat, sebagai seorang yang beriman, berkeyakinan pada Tuhan, pada Yesus, kita adalah cabang. Okay? Dan cabang itu jikalau sambung dengan pokok, maka ia akan berbuah lebat. Okay? Adanya dipenuhi Roh Kudus, okay? Dan kita akan berhasil lebat dalam kehidupan, dalam nyawa kita, ya. Okay? Seseorang dari segi pemikiran dan kelakuan, minda dan hati apabila dia dipangkas, okay? Dipangkaskan, maka dia akan terasa sakit. Dalam Alkitab Yesus dia berkata apa? Cabang yang tidak berbuah akan dikerat. Apa maksud dikerat? Dikerat itu adalah dipotong habis. Okay? Dipotong habis dan dibuang. Dia berpisah langsung dengan badan pokok itu. Okay? Berpisah dengan badan pokok dan dia akan tinggalkan badan pokok itu. Dan apakah maksud itu dipangkas? Dipangkas itu bermaksudnya dibersihkan. Cabang-cabang yang lebih kecil itu jikalau ditubuhkan dari cabang asal yang bersambung dengan pokok, maka haruslah dibuang, diguntingkan, dipangkaskan, supaya nutrien yang ada pada pokok itu ia akan terjadi dan menghasilkan buah. Jikalau tidak, semua nutrien itu akan dibazilkan, digunakan untuk pertumbuhan pada daun dan juga cabang yang lebihan. Okay? Dan apabila seseorang itu ya mengalami dibersihkan ataupun dikatakan sebagai dipangkaskan, dari segi minda, hati, pemikiran dan kelakuan, maka akan seseorang itu terasa sakit dan tidak berasa selesa. Okay? Seakan-akan luka yang ada pada badan kita, jikalau kita simpankan ubat di atas luka kita, kadang-kala kita akan terasa sakit dan kita akan terasa tidak berapa selesa. Okay? Sebab ia menggoncangkan kebiasaan kita. Dia telah pun banyak menggoncangkan penukaran dari segi sesuatu yang kita sudah biasa. Dalam Yeremia, bab 1 ayat 10, ada satu perkataan yang telah pun dikurunia oleh Allah kepada Nabi Yeremia. Dia berkata apa? Pada hari ini aku memberi engkau kuasa atas bangsa dan kerajaan untuk mencabut, menjatuhkannya, untuk membinasakan dan menggulingkannya, untuk membina dan menegakkannya. Apabila Tuhan nak menggunakan seseorang itu, apabila Tuhan nak menggunakan seseorang, sesuatu bangsa, sesuatu kerajaan, terlebih dahulu dari segi setiap individu, mereka akan menghadapi dan mengalami segala sesuatu ini. Mencabut, menjatuhkan, membinasakan, menggulingkan dan juga membina dan menegakkan. Apa yang sudah kita sengit
menegakkan. Apa yang tidak menyenangkan hati Allah, cuba cabutkan. Apa yang kita rasa bangga dan berdiri sangat tinggi, sangat sombong pada, akan dijatuhkan. Okay? Apabila seseorang kehidupan minda dan pemikiran itu di-impact, kena impact, barulah seseorang itu dapat berubah dan menyenangkan hati Allah. Ini yang pertama, lebih baik kita dipangkas dari dikerat. Lebih baik kita dibaiki, diubah suaikan daripada dipotong dan dibuangkan. Yang kedua, yang ingin saya kongsikan dengan anda semua adalah haruslah kita berbuah lebat. Berbuah lebat dari segi kehidupan kita. Bukan suruh tangan kita ke, jari kita ke, kaki kita ke. Berbuah. Buah apple, buah anggur, buah orange dan sebagainya. Bukan maksudnya dari segi tubuh badan keanggotaan kita. Yang mentubuhkan sesuatu ini. Tetapi dari segi kehidupan kita. Apa yang kita boleh nampak dalam Alkitab dan kita cuba belajari, sekurang-kurang 4 hal dari 4 segi yang boleh kita hasilkan buah. Yang pertama, dicatatkan dalam surat Galatia 5:22 sampai 23, hasil buah Roh Kudus. Kalau dapat kita cuba bacakan bersama, ya. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarangkan perkara-perkara seperti ini. Ini merupakan apabila seseorang itu selalu bersama dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpini oleh Roh Kudus, dan ia akan hasilkan semua buah ini dalam kehidupan kita semua. Ini merupakan bahagian pertama. Yang kedua yang mengatakan tentang hasil buah keterangan, hidup dalam terang. Efesus 5:9 berkatakan apa? Kerana cahaya itulah yang menyebabkan orang melakukan segala sesuatu yang baik, adil dan tulus. Tidak ada dalam kegelapan, tidak dapat dinampak orang tidak kudus suci. Apabila seseorang itu dia dipenuhi, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat sendiri, maka dari segi kehidupannya akan melahirlah buah yang kedua, iaitu buah keterangan yang menunjukkan sesuatu yang bercahaya, tidak melakukan sesuatu dalam kegelapan. Dia dapat melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, sesuatu yang tulus dan suci. Yang ketiga adalah buah kemurahan, seperti yang dicatat dalam Yakobus 3:17. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari surga pertama sekali murni, suka akan kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Mereka berbelas kasihan dan mengamalkan segala macam perbuatan baik. Mereka tidak berat sebelah ataupun munafik. Mempunyai kebijaksanaan daripada Tuhan, daripada surga, maksudnya bersambung, rapat, bergantung pada Tuhan, dan dari segi kehidupan dan hatinya akan lahirlah murah, kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Buah yang ketiga, buah kemurahan. Buah yang keempat adalah hasil buah mulut kita, ya. Ibrani 13 ayat 15. Ya, berkata apa? Oleh itu marilah kita sentiasa persembahkan
puji-pujian sebagai korban kepada Allah melalui Yesus. Kata-kata pujian itu persembahan kita apabila kita mengaku Dia sebagai Tuhan kita. Okay? Dalam ayat ini dia berkatakan buah yang keempat, secara dengan kebiasaannya dalam mulut kita akan keluarlah persembahan, puji-pujian sebagai satu korban kepada Allah. Seperti pada Perjanjian Lama, apabila nak memuji, menyembah Allah Tuhan, maka nak mempersembahkan korban untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam ayat dia berkata dengan jelas sekali, kata-kata pujian kita ini juga adalah satu persembahan kita kepada Tuhan. Jadi adakah kita dari segi kata-kata kita juga sebagai satu persembahan yang baik kepada Tuhan? Adakah kita menghasilkan buah mulut kita? Jadi saudara-saudari sekalian, apabila kita kata kita sambung pada Kristus, haruslah kita ingat dari kehidupan kita sambung pada Kristus memang akan kita berbuah lebat. Dan juga dalam Yohanes 15:5 dia berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya ataupun cabang-cabangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah lebat, kerana tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Disebabkan kita bersambung dengan Tuhan, dengan Yesus, maka kita akan terus berbuah lebat. Disebabkan kita terus bersama dengannya, akan kita terus menghasilkan buah. Jadi saudara-saudari sekalian, semoga Tuhan terus membantu kita. Adanya Roh Kudus terus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita untuk melahirkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita dapat berbuah lebah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Mari kita sama baca doa iman lasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang digantung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama bernyanyi lagu dengan hati bersyukur untuk menerima wang persembahan pada petang ini. Karena diberikan
Doxology. Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan terus bersama dengan anda semua ya. Untuk minggu ini dan minggu depan ya. Seperti yang kita tahu kes-kes COVID-19 ya, yang meningkat bertambah banyak di kawasan Kuching. Okay, dan juga untuk Batu 10 yang agak dekat pada tempat yang penuh dengan yang telah pun dicemari oleh penyakit ini. Jadi untuk kesihatan, kebaikan, keselamatan para jemaat ya, terpaksalah kita buat keputusan sebegini untuk hentikan ibadat jasmani yang ada buat sementara waktu ini, dan kita tukar lagi kepada online. Jadi harap maklumlah, harap maaflah untuk perubahan dengan sebegini ya. Jadi untuk anda semua tahu, seperti yang sudah lama ada saya umumkan kepada anda semua, iaitu persembahan wang kita boleh melalui dengan wang transaksi bank ataupun menggunakan Sarawak Pay untuk buat persembahan wang. Jikalau tidak dapat pun boleh ketikkan wang tunai supaya apabila kita pulihkan ibadat jasmani lagi, kita buat persembahan wang ini ya. Dan yang kedua, yang seterusnya, ingatkan anda semua supaya berjaga-jagalah kesihatan, keselamatan diri sendiri ya. Buat sementara waktu, jangan lupakan pelitup muka, jangan lupakan membasuh tangan, menjaga kebersihan diri sendiri ya, supaya kita bebas daripada penyakit ini. Jadi ini sahaja pengumuman untuk ibadat pada petang ini. Mari kita juga berdiri dan kita menerima berkat bersama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anda seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sepenuhnya dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan akhirnya semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai dan memberkati anda semua sehingga selama-lamanya. Amin.